Okey Tuan Haji. Ya, saya. Kita dah dengar tajuk kita yang memang seminggu dua ni begitu, terutama seminggu ni lah, begitu panas. Kenapa tajuk ini perlu diperbincangkan? Kenapa tajuk ini diangkat Hmm. untuk pengetahuan dan kefahaman rakyat Malaysia? Silakan Tuan Haji. Baik, secara mudah dan tepatnya, Mm-mm. tajuk ni amat penting. Tak kala tempoh kerajaan sekarang ini Mm-mm. atas dua sebab. Sebab pertama adalah seperti yang kita semua tahu sebagai rakyat Malaysia. Secara betul dan Mm-mm. tepat, kerajaan mengatakan antara polisi utamanya adalah untuk membanteras rasuah dan kronisma. Dan apa bentuk sekalipun salah laku yang boleh mengakibatkan ketirisan dana rakyat. So, atas konsep tersebut yang dilaung-laungkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan barisan kabinetnya, maka kita perlu membincangkan topik ini dari sudut menyokong dan mengharapkan pemutihan konsep kronisma dan rasuah berjalan dengan lancar. Itu yang pertama. Yang keduanya, ianya juga bersangkut paut dari sudut kedaulatan undang-undang untuk rakyat faham apa yang telah kita bincangkan sedikit sebanyak sebelum ini. Di mana kalau misal kata berlaku sesuatu perkara yang salah laku di tahap mana-mana kerajaan, ianya sepatutnya disiasat pada masa ianya berlaku. Oh. Jangan ditangguhkan bertahun-tahun kemudian. Kita ambil contoh. Seperti mana lebih kurang beberapa bulan yang lalu, ada ura-ura di atas kenyataan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Kononnya Tun Daim menyakar wang rakyat pada masa dia terlibat dalam kerajaan. Kononnya ada kronisma yang berbangkit pada masa itu. Dan perkara-perkara yang dibangkitkan adalah tempoh 40 tahun dahulu. Dan kita telah menceritakan, membincangkan dari segi undang-undang, betapa payahnya kalaupun siasatan dilakukan, jika pun ada kepercayaan, ada kesalahan atau tidak, jika pun siasatan dilakukan, nak perolehi keterangan. Bukti. Keterangan bermaksud dari segi undang-undang, perkataannya keterangan bermaksud bukti. Yang dilayan oleh mahkamah adalah cukup susah. Kalau dah lebih pada 7 tahun, apatah lagi lebih pada 25, 30 tahun atau 40 tahun lagi Tun Daim. Jadi di sini bukan soalnya jangan siasat. Kalau siasat, siasat. Tapi boleh jumpa ke bukti. Kalau boleh jumpa bukti, alhamdulillah. Dan sistem perundangan akan membenarkan kesemua pihak menampilkan bukti masing-masing mengikut konsep perundangan dan kehakiman di mahkamah sebelum mahkamah buat keputusan. Tapi sehingga sekarang, seperti yang kita tahu dalam kes Tun Daim, apa yang dibawa terhadap Tun Daim dan isterinya adalah kegagalan untuk mendedahkan senarai aset yang diminta oleh SPRM. Itu secara sendirinya bukan pertuduhan rasuah. Bukan pertuduhan salah guna kuasa. Itu adalah saya minta awak dedahkan. Sama ada itu menjadi jenayah atau tidak, itu perkara lain yang peguam mereka akan hujarkan di mahkamah. Tapi awak gagal dedahkan. Gagal dedahkan tak bermaksud saya melakukan rasuah, saya melakukan jenayah, saya buat salah laku. Saya cuma dikatakan tak dedahkan. Ya ke saya tak dedahkan? Atau saya sudah dedahkan? Sebaik mungkin. Itu untuk mahkamah tentukan. Tapi itu berlaku dalam kes-kes yang Anwar bangkitkan. Sebagai contoh, sakau. So sekarang ini, dalam isu Farhaj Salvador, bukan Farhaj Nicaragua atau Farhaj Panama. Farhaj Salvador ni, kita perlu bincang dengan objektif untuk menyokong apa yang diwar-warkan oleh kerajaan sekarang ni, bahawa polisi utama mereka, reformasi utama adalah pembanterasan rasuah, salah laku termasuk kronisma, ketirisan dan sebagainya. Itu sebab tajuk ini dipilih. Dan kita harap selepas perbincangan ini selesai, rakyat dapat nampak dengan lebih senang, lebih mudah
apakah isu-isu berbangkit yang wajar bukan sahaja diambil perhatian namun disiasat oleh pihak-pihak berkuasa berkenaan. Sama ada ianya SPRM dari sudut mana, sama ada ianya Suruhanjaya Security dari sudut mana. Bagaimana pula PDRM? PDRM tertakluk. Oh, tertakluk. Kalau ada perkara yang berbangkit, baru masuknya PDRM. Itu kita akan huraikan sebentar lagi. Okey Tuan Haji. Ya, itu mukadimah kita pun dah cukup puas saya dengar. Cukup faham saya dengar. Maksudnya apa yang berlaku Haji bagi tadi sedikit pencerahan tentang kes Tun Daim. Itu bukannya tuduhan rasuah. Belum lagi. Belum lagi Sebab SPRM, maaf Saudara Fazli, SPRM selepas mereka menuduh Tun Daim mengatakan tidak memberi kenyataan yang lengkap di bawah Seksyen 36 tersebut. Bila ditanya kepada mereka, ini bukannya tuduhan rasuah pun. Azam Baki kemudiannya mengeluarkan kenyataan siasatan masih berjalan. So kita biarkan pihak berkuasa membuat keputusan perkara itu. Dan sama ada mereka akan menjumpai atau tidak keterangan-keterangan sehingga boleh 40 tahun kemudian nak buat suatu kenyataan kononnya ada unsur-unsur rasuah. Itu cerita kemudian. 40 tahun punya cerita. Ketika itu umur saya baru 9 tahun. Sekarang dah lagi setahun nak masuk 5 series. 49 tahun. Okey, kita letak tepi cerita kes Tun Daim itu.